الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis Merangkap Pengurusi Masjid, Masya Allah, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, barisan ahli jawatankuasa Masjid Raja Haji Fisabilillah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 50,000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan, ketika mana qalam bertanya kepada Allah, "Madza aktubu?" Apa yang patut aku tulis di atas Lauhul Mahfuz, di atas papan yang terpelihara di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala firman kepada Al-Qalam, "Uktub maqadir kulli syai' hatta qiyamis sa'ah." Tulislah olehmu akan segala takdir yang akan berlaku mulai daripada saat ini sampai hari kiamat, semuanya akan tercatat rapi, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan, kita semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bakal dilahirkan, bakal didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai satu orang yang bernama manusia. Manusia merupakan asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah ciptakan. Lebih istimewa lagi, di dalam takdir yang Allah telah tulis tentang diri kita semua, Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang beriman di kalangan umat akhir zaman, umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang mana ketika mana umat ini didatangkan oleh Allah ke muka bumi, umat datang sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat hidup dalam kegelapan, hidup dalam kekufuran. Manusia tak tahu kemungkaran itu satu kemungkaran, yang ma'ruf itu satu kebaikan. Manusia tak kenal dosa dan pahala. Manusia tak tahu membezakan antara hak yang batil. Manusia tak nampak apa-apa pun cahaya. Sehinggalah Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang telah buat keputusan untuk melahirkan Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia, itu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saat didatangkan oleh Allah ke dunia ini, Allah berfirman kepada baginda, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina."
Demikianlah kami ajarkan kepada engkau wahai kekasih kami Muhammad, bagaimana cara untuk menyampaikan agama ini kepada umat kamu, bagaimana untuk mengamalkan agama ini, bagaimana untuk supaya memastikan seluruh umat manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelum datangnya wahyu daripada Allah, daripada umur Nabi 1 tahun sampai umur 40 tahun, Nabi tak tahu apa itu Al-Quran. Nabi tak pernah kenal surah Fatihah. Sebelumnya Nabi tak pernah kenal Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Nabi tak pernah kenal mana-mana surah dalam Al-Quran, sehingga Allah sampaikan wahyu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walal iman, bahkan iman pun Nabi tak tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran dan iman ini satu cahaya yang akan kami bimbing siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami. Mana-mana insan yang terpilih di sisi Allah. Ulama bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, Inna Allah Ta'ala a'ta dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Dunia ini, kemewahan dunia, kekayaan dunia ini Allah bagi kepada siapa saja. Orang yang Allah kasih, orang yang Allah tak kasih, orang yang Allah benci, orang yang Allah sayang, orang yang taat ataupun orang yang durhaka kepada Allah. Tak pernah Allah telah buat syarat nak dapat rezeki daripada aku kena taat kepada aku dulu. Tak pernah Allah buat syarat begitu. Nak dapat anak kena dengar cakap aku. Untuk dunia, kerana dunia ini tidak berharga, tidak bernilai, Allah bagi kepada seluruh hamba-Nya yang taat ataupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama ni benda yang mahal, iman ni benda yang mahal. Allah Ta'ala tidak berikan iman melainkan hanya kepada orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insan-insan yang terpilih, orang yang mana menerusi tilikan Allah Ta'ala. Pandangan Allah, orang ini layak untuk menerima iman daripada Allah. Orang yang begini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ulama bagi tahu ada dua sebab Allah Ta'ala boleh bagi hidayah, boleh bagi iman kepada manusia. Yang pertama, kerana dia seorang yang beradab kepada Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Sebagaimana tukang-tukang sihir yang berlawan menentang Nabi Allah Musa AS, mereka awalnya datang atas jemputan Fir'aun nak berlawan dengan Nabi Allah Musa AS, tukang sihir ini. Padahal ulama kata sihir ini dosa yang paling Allah benci, antara dosa-dosa besar. Dan bahkan waktu itu mereka menggunakan jin, syaitan untuk memenangkan pertandingan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tengok dalam diri tukang sihir ini ada satu sifat, iaitu mereka ni beradab, berakhlak. Tukang sihir ini adab mereka kecil saja. Untuk dapat hidayah daripada Allah, tukang sihir tanya pada Nabi Allah Musa AS, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Tuan nak lempar dulu ke tongkat tuan ataupun kami lempar tali kami dulu? Itu adab yang ada pada tukang sihir Nabi Allah Musa AS. Allah suka orang yang beradab. Maka tuan-tuan yang mulia, akhirnya dengan berkat adab yang ada pada mereka, yang mana ulama bagi tahu adab ini adalah merupakan permulaan hidayah, bidayatul hidayah, permulaan hidayah daripada Allah. Sebab itu kalau kita baca kitab Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah ini bermula dengan menjaga adab-adab. Masya Allah. Dengan berkat kita jaga adab yang kecil, adab dengan nabi-nabi, adab dengan alim ulama, adab dengan ibu bapa, adab dengan orang Islam sekalipun, menjadi sebab untuk Allah Ta'ala bukakan pintu iman, pintu hidayah kepada tukang sihir Fir'aun yang hidup puluhan tahun dalam syirik kepada Allah. Tetapi berkat adab yang sikit, yang kecil, Allah telah bagi hidayah kepada mereka, sehingga ketika mana Fir'aun laknatullah alaih bagi tahu kepada tukang-tukang sihir, oh baru aku tahu selama ini Musa lah tok guru sihir yang mengajar kamu sihir selama ini. Baru aku tahu kamu semua belajar sihir dengan Musa. Patutlah pada hari ini ketika mana aku suruh kamu lawan dengan Musa, kamu buat kalah. Maka Fir'aun telah buat keputusan, wahai tukang sihir, andai kata kamu tidak meninggalkan iman kepada Allah pada hari ini, kalau kamu tidak murtad, maka aku akan la usallibannakum, aku akan salib kamu, wala uqatti'anna aydiyakum, aku akan kerat
tangan-tangan kamu dan kaki kamu, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, kami akan salib kamu di batang-batang korma, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa abqa, waktu itu kamu akan tahu siapa yang paling berat azabnya. Tuan-tuan mulia, tetapi tukang sihir tadi bila mana masuknya nur iman ke dalam hati dia, cahaya keimanan ke dalam hati dia, maka iman ni, Masya Allah, kata Nabi SAW, apabila masuk ke dalam hati satu orang beriman, infasah, dia akan merebak, dia akan menyebar. Tak ada siapa boleh halang kekuatan iman, tak ada siapa boleh menyekat kemarahan satu orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Nabi SAW beritahu, sesungguhnya iman ini apabila masuk ke dalam hati orang beriman, infasah, dia akan menyebar, sehingga kemanisan iman, kelazatan iman, semangat keimanan tadi akan mengubah dia. Sehingga Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, bila mana sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda-tanda satu orang telah beriman pada Allah? Nabi SAW beritahu ada 3 tanda. Satu orang yang memeluk agama Islam dengan ikhlas, mengucapkan kalimah thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah syahadah ataupun kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tuan-tuan, infasah, cahaya keimanan akan menyebar dalam tubuh badan dia, maka akan meninggalkan 3 tanda. Yang pertama, satu orang yang betul-betul masuk hakikat iman dalam hati dia, tuan-tuan, yang pertama, at-tajafi 'an daril ghurur. Dia dah mula jauh dan tak berminat terhadap negeri tipu daya ni. Dia tengok dunia ni dengan satu pandangan bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang akan kekal abadi di atas muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat yang kekal selama-lamanya adalah zat Allah Ta'ala. Untuk itu saya kena tinggalkan benda yang akan fana ini, saya kena cari zat yang kekal abadi, iaitu Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul telah mendapat hakikat iman, dia akan putuskan hubungan hati dia. Bahkan ulama tasawuf kata dia telah berputus asa terhadap makhluk-makhluk ini. Bukan dia kecewa dengan makhluk kerana tak dapat sesuatu, kerana dia yakin makhluk ini pun fakir. Bila mana Allah telah umumkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian fakir, kalian semuanya berhajat, miskin di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh hapuskan keturunan manusia ni, Allah boleh datangkan makhluk yang baru yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang tidak durhaka kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak susah pun bagi Allah. Allah kekalkan manusia ni di atas muka bumi hanya semata-mata kerana rahmat dia, tuan-tuan. Kalau disebabkan dosa kita hari ni yang kita buat, dah lama kita mati. Allah sebut dalam Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau disebabkan dosa-dosa yang manusia buat ini, Allah ambil kesilapan mereka, Allah telah kira, Allah hitung, ma taraka ala zahriha min dabbah, tak akan tinggal seorang manusia pun hidup di atas muka bumi ini. Semuanya akan diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Tetapi Allah kekalkan manusia, walaupun kita berdosa, walaupun kita lemah, Allah mencari sekecil-kecil alasan untuk bagi hidayah kepada kita, untuk bagi rahmah kepada kita, bagi kebaikan kepada kita. Sebab itu orang yang betul-betul yakin kepada Allah, telah masuk halawatul iman, kemanisan iman ke dalam hati dia, dia tengok semua makhluk ini seumpama pengemis yang tidak ada daya upaya, yang lemah, yang tak boleh bagi apa-apa pun kepada kita. Yang boleh bagi sesuatu manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Yang boleh bagi senang dan susah kepada kita Allah. Yang bagi sakit dan sembuh kepada kita adalah Allah. Yang mengangkat darjat kita, hina dan mulia kita di tangan Allah. Innahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Hanya Allah yang bagi kita gembira, Allah juga yang bagi kita menangis. Dialah yang bagi kita jadi kaya. Wa annahu wa aghna wa aqna. Dia yang mengayakan kita, dia yang bagi kita jadi miskin dan susah. Sebab itu bila segala-gala keputusan di tangan Allah,
kenapa kita mencari makhluk selain daripada Allah untuk selesaikan hajat dan keperluan kita. Sebab itulah orang yang betul-betul dapat keyakinan ini tuan-tuan, kita akan tengok kehidupan ini, keyakinan dia Masya Allah sebagaimana keyakinan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ketika mana dia dalam keadaan sangat-sangat genting. Waktu itu tak ada seorang pun manusia nak tolong Nabi Ibrahim. Termasuk mak ayah dia pun nak Ibrahim mati, nak bakar Nabi Ibrahim dalam api yang sangat besar. Waktu itu pengharapan Nabi Ibrahim, Allah sedang membidik hati hamba dia di saat sedang diuji oleh Allah. Waktu itu hati orang beriman, dia tidak akan berganjak, tak akan lari kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berusaha atas iman dia lemah tuan-tuan. Waktu diuji oleh Allah, hati dia terus nampak wajah-wajah insan-insan yang boleh menolong dia. Time kita susah, kita akan nampak orang yang imannya lemah, dia tak akan cari Allah, dia tak akan solat 2 rakaat, dia tak akan datang ke masjid, dia akan mendatangi makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jumpa orang ni minta bantuan, orang ni kata minta maaf tak boleh bantu. Jumpa pula orang ni, Masya Allah, orang ni kata tak boleh bantu juga. Jumpa pula orang ni dengan sepenuh harapan, rasa-rasa dengan sebab hubungan yang baik, mesti orang ni boleh selesaikan masalah kita. Rupa-rupanya Allah nak buktikan siapa yang hidup di dunia ni bergantung kepada selain daripada Allah, meminta kepada selain daripada Allah, berharap kepada selain daripada Allah, Allah pasti kecewakan dia. Semua orang tak boleh tolong kita. Sebab itu ulama kata kita tak pernah tengok dalam kehidupan kita di dunia ni seorang gelandangan yang miskin di tepi jalan, dia datang minta bantuan dengan kawan dia. Ada tak tuan-tuan? Bagi aku RM100 boleh tak? Aku nak beli ni lah, nak beli motor lah kan? Minta bagi RM100. Gelandangan seorang lagi kata, dalam poket aku ada RM10 je bang, engkau minta 100. Paling kuat dia boleh bagi rokok ya tuan-tuan. Minta rokok dia bagilah. Tapi kalau minta duit 100, kerana dia pun miskin, dia pun tak boleh bagi sesuatu kepada kita. Hari ni kita nampak di depan mata kita ada orang kaya, ada orang miskin. Tetapi pada pandangan Allah, semua hamba dia miskin, semua hamba dia berhajat kepada dia. Daripada seekor semut, bahkan sampai malaikat Jibril yang hebat, yang malam Isra wal Mi'raj, Nabi nampak Jibril ini dalam rupa yang sebenar, kakinya menjejakkan, berpijak di bumi, kepalanya mencecah langit yang pertama. Ulama kata Jibril pun di hadapan Allah lemah dan tidak berdaya. Berarti di hadapan Allah semua makhluk dia lemah. Sebab itu bila mana turunnya malaikat Jibril AS daripada langit nak tolong Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim tanya dulu soalan. Ini cahaya iman dah masuk dalam hati Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab Nabi Ibrahim ni daripada kecil dia mencari iman, dia mencari tauhid, dia mencari Tuhan, dia mencari Allah daripada zaman muda lagi. Dan dia berkorban, bermujahadah nak cari iman, berdakwah, ajak manusia beriman kepada Allah, tinggalkan penyembahan berhala-berhala. Jibril turun, wahai Ibrahim, kami bersama para malaikat datang nak bantu kamu, perintahkan kami buat apa saja. Kita tahu kekuatan Jibril ni satu orang yang sangat, makhluk yang Allah bagi dia kekuatan yang sangat besar. Jibril ada 600 sayap. Ketika mana nak mengazab kaum Lut alaihissalam, Jibril cuma guna hujung sayap saja, congkel kampung tadi tuan-tuan, angkat sampai ke langit. Penduduk langit dengar bunyi ayam berkokok tuan-tuan. Nak menandakan begitu dekatnya bumi dengan langit waktu itu, diterbalikkan tanah itu. Nak menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Jibril. Tetapi satu orang yang yakin pada Allah macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, engkau datang nak tolong aku ni atas inisiatif engkau sendiri ke ataupun dengan perintah Allah? Kalau perintah Allah, aku terima bantuan engkau. Tetapi kalau inisiatif engkau sendiri, engkau yang minta izin daripada Allah, fala. Masya Allah, dia kata aku tidak berhajat kepada engkau. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam hidup aku ni cukuplah Allah Ta'ala sebagai pembantu, sebagai tempat aku bergantung. Dialah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah penolong yang terbaik, dialah pembantu yang terbaik.
pelindung yang terbaik adalah pembantu yang terbaik. Ulama kata bila satu orang hamba ni betul-betul beriman pada Allah, yakin kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, berkat iman yang ada di hati dia tuan-tuan, waktu itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar pertolongan bukan melalui makhluk tetapi direct Allah sendiri yang tolong. Sehingga waktu itu ulama kata Allah tak turunkan hujan air untuk padamkan api. Ikut logik akal kita, nak padamkan api mesti kena guna air, tetapi Allah tak datangkan air, tetapi Allah sendiri bagi hukuman, perintah pada api yang nak bakar Nabi Ibrahim AS. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau sejuk dan sejahtera untuk Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu itu tuan-tuan, Nabi Ibrahim dapat pengalaman yang tak pernah orang lain dapat. Siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupi dia. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim tak berharap apa-apa pertolongan kepada makhluk, hanya bergantung pada Allah. Hari ini aku mati pun aku berjaya, aku hidup pun aku berjaya. Nabi Ibrahim dah serah diri dia pada Allah Ta'ala. Apa pun nak buat-buatlah. Waktu itu tuan-tuan, Allah tunjukkan satu mukjizat yang besar. Allah Ta'ala bukan sekadar sejuk dan sejahterakan api, api yang sepatutnya membakar, membinasakan, Allah sejukkan api dan sejahterakan. Bahkan Allah ubah landscape api tadi, interior decoration, hiasan dalaman api itu tuan-tuan, menjadi taman syurga tuan-tuan. Orang nampak daripada luar macam Ibrahim AS sedang terbakar. Tapi bila Namrud teropong tuan-tuan, minta teropong daripada dia punya pengawal dia, aku nak tengok macam mana Nabi Ibrahim dalam api. Musuh aku nak tunjuk pada orang keliling aku apa yang dah berlaku kepada orang yang menentang aku. Tuan-tuan yang boleh rupanya, masa dia tengok tu Nabi Ibrahim sedang mengambil buah anggur, sedang makan, Masya Allah, dalam api. Allah nak buktikan siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh di dunia ini, sayahdihim rabbuhum biimanihim, dengan berkat keimanan yang ada dalam hati mereka saat mereka menghadapi ujian yang besar-besar, waktu itu iman di hati mereka akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ini dipanggil hidayah tuan-tuan. Kita hari ini bila ada ujian, kita kadang-kadang kekeliruan. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ini, banyak ujian berlaku pada orang Islam. Orang Islam kebingungan, tak tahu cara macam mana nak buat. Solusi tak jumpa tuan-tuan. Tak jumpa solusi bukan kerana tak ada solusi. Nabi dah tinggal semua solusi untuk umat Islam menang, mulia, jadi tinggi, dihormati, ditakuti, digeruni. Nak bagi orang Islam menang menghadapi musuh, Nabi SAW dah tunjuk solusi dia. Tetapi bila mana iman tak diusahakan, iman kita lemah, solusi yang Nabi bagi kita rasa tidak berkesan, kita akan cari solusi kita sendiri secara logik akal. Maka tuan-tuan, di saat itulah Allah Ta'ala akan kecewakan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW tanda satu orang dapat hakikat iman. Yang pertama, at-tajafi 'an daril ghurur, saya putus harapan terhadap negeri tipu daya ni. Kita jangan pernah terpedaya dengan dunia ni, sebab sebelum kita dah jutaan manusia diperdayakan oleh dunia ni. Masa dia pegang jawatan, masa dia harta dalam tangan dia, dia rasa dia tak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun, tak boleh dijatuhkan oleh sesiapa pun. Tetapi tuan-tuan boleh Allah tunjuk bukti, bila nyawa terpisah daripada badan, satu faedah sekecil-kecil faedah pun, harta benda, pangkat darjat daripada kedudukan ini tidak boleh menguntungkan apa-apa untuk dia di alam akhirat. Sebab itu tuan-tuan boleh hari ini kita kena usaha atas iman kita, sebagaimana para sahabat Nabi telah mengusahakan iman mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beritahu, kunna na'budul hajar, sebelum kami dapat iman kami sembah batu, kami puja batu. Wa na'kul jifah, kami makan bangkai. Teruknya kami. Sebab itu bila dapat Islam, sahabat Nabi selalu mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah
yang telah bagi hidayah kepada kami sampai kami kenal apa itu Islam, apa itu iman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tak akan dapat petunjuk, kami tak akan jumpa jalan nak balik ke alam akhirat, kami tak jumpa jalan nak dekatkan diri kepada Allah kalau Allah tidak bagi hidayah kepada kami, tapi melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing, penunjuk jalan, tuan-tuan. Yang pertama, orang dapat hakikat iman, dia nampak dunia ni, nampak hakikat dunia, dia nampak harga akhirat, tuan-tuan yang mulia. Dan kehidupan dia setiap masa transfer amal dia, amal-amal soleh ke alam akhirat, transfer pahala-pahala ke alam akhirat. Dia dah tahu yang di sini ni akan musnah, akan hancur. Sebab itu persiapan dia membina istana di dalam syurga, menanam pokok-pokok buah-buahan dalam syurga. Dia tahu di sini semuanya akan binasa. Yang kekal adalah syurga Allah Ta'ala, alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama untuk diri kamu, wahai Muhammad. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, satu orang telah mendapat haqaiqul iman, haqiqatul iman, halawatul iman, kemanisan iman. Masya Allah, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu an daril khulud. Hatinya sentiasa rindu kepada negeri akhirat. Sekarang tanya pada hati kita masing-masing, ada tak rasa rindu pada akhirat, tuan-tuan? Ada tak rasa dalam hati kita sekarang ni rasa rindu pada syurga, rindu pada syurga Jannatul Firdaus, sedangkan syurga merindukan kita? Setiap malam yang pertama bulan Ramadan, Nabi SAW beritahu untuk umat Muhammad, wa yuzayyanu lahumul jannatu kulla yaumin, untuk umat Rasulullah setiap hari dalam bulan puasa Allah hias syurga kita 70 kali ganda lebih cantik daripada semalam. Untuk umat Muhammad, kalau 30 hari 30 kali 70, tuan-tuan, bayangkan syurga kita seindah-indahnya dan sedang ready. Bila mana syurga dah dihias dengan keindahannya, syurga bertanya kepada Allah, bilakah wahai Allah waktunya, ketikanya hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah, pemilik kami, tuan syurga ini, nak dihantar kepada kami, kerana kami ni syurga dah ready, tak sabar nak melayani ahli syurga ni. Kami semua dah siap, bidadari dah ready, wildan dah ready, malaikat, tiap-tiap ahli syurga, kata Nabi, akan dikawal, dijaga oleh 80,000 orang malaikat, tuan-tuan, dalam syurga Allah Ta'ala. Padahal dalam syurga tak ada pencuri, tak ada perompak, tak ada penyamun, tapi simbol kemegahan seorang raja apabila dia ada jajahan dia punya kerakyatan dia, tuan-tuan. Syurga sedang merindukan kita, buah tengah masak, ranum, istana tengah cantik, dan syurga tanya kepada Allah, bilakah waktunya hamba-hambamu nak datang kepada kami? Maka Allah jawab, yushiku an yakun, masanya telah hampir tiba. Wahai syurga, bersabar seketika, aku bagi peluang kepada hamba-hamba aku ini untuk tingkatkan lagi amal mereka, tingkatkan darjat mereka, tingkatkan iman mereka, supaya mereka akan mendapat kedudukan yang lebih baik di dalam syurga aku. Masya Allah. Allah tak redha syurga sekarang, Allah nak kita tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi, sampai kita kembali kepada Allah. Kita akan mengecap keredaan yang sebenar-benar, tuan-tuan. Tak ada benda dah yang tak puas hati, semuanya berpuas hati dengan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, Masya Allah, kita bagi laluan pada azan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, di sana ada terdapat 3 tanda satu orang yang telah mendapat halawatul iman, telah mendapat hakikat iman. Yang pertama, apabila dia melihat alam semesta ini sebagai satu benda yang fana, yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, dalam hatinya sentiasa rindu kepada alam akhirat. Yang ketiga, Masya Allah, Nabi SAW bersabda, wal isti'adadu lil maut qabla nuzulil maut. Satu orang yang telah mendapat hakikat iman, kehidupannya sentiasa membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Kerana sebenarnya kehidupan manusia ini bermula selepas mati. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, Allah SWT firman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dalam ayat ini Allah telah sebut mati dulu baru hidup, seakan-akan kehidupan dunia ini mati, kerana manusia belum sedar, mata hati kita belum nampak hakikat yang sebenar. Cerita akhirat yang selama ini menjadi berita bagi kita belum nyata, tetapi nanti bila kita kembali ke alam akhirat, benda yang berita itu akan menjadi nyata di hadapan mata kita. Selama ini mata hati kita tertutup, tak nampak akhirat. Sebab itulah malam Isra wal Mi'raj Allah telah angkat kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat gambaran yang terdapat di alam yang sana, alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa pada malam Isra wal Mi'raj mengembara daripada satu alam ke satu alam. Daripada alam barzakh, Nabi tengok pemandangan betapa ngerinya kehidupan dalam kubur. Sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabr afza'u minhu." Aku tak pernah tengok satu gambaran yang lebih menakutkan, yang lebih ngeri daripada pemandangan yang ada dalam kubur. Nabi tengok berbagai-bagai azab. Azab kepada orang yang mengumpat, azab kepada penzina, azab yang ditimpakan kepada pemakan riba, azab kepada orang yang meninggalkan solat. Diambil batu yang besar, dihempaskan di atas kepalanya, kepalanya pecah, bersepai, batu bergolek jauh, diambil lagi, dihempuk lagi. Berbagai-bagai azab sengsara yang Nabi tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah, kubur merupakan salah satu daripada taman-taman syurga, atau hufratun min hufrin niran, ataupun salah satu daripada lembah-lembah neraka. Nabi dibawa oleh Allah tengok apa yang ada di alam malakut. Selama ini kita beriman dengan para malaikat, tapi tak pernah tengok malaikat. Sebab itu perjalanan Isra wal Mi'raj ini perjalanan imaniyah, perjalanan keimanan. Sebab itu ketika mana Allah telah nak angkat Rasulullah naik Isra wal Mi'raj, sebelumnya dada Nabi telah dibersihkan, dibasuh dengan air Zam-Zam, dimasukkan dalam dada Nabi dengan keimanan dan hikmah, sehingga pada hari itu Masya Allah Nabi SAW akan melihat gambaran-gambaran yang tak pernah Nabi tengok. Nabi tengok alam malakut, alamnya para malaikat. Kata Nabi SAW, "Attatis sama", aku dengar langit mengeluh. "Wa haqqala an ta'ut", memang patut pun kalau langit itu merintih mengeluh. "Ma min mawdi'in", tidak ada ruangan kosong di langit sana, "walau biqaidi shibrin", walau dengan kadar satu jengkal, "illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajadan lillahi ta'ala", melainkan di segenap ruangan di langit sana, di alam malakut, pasti ada para malaikat yang sentiasa sibuk meletakkan dahi mereka bersujud kepada Allah Ta'ala. Kita hari ini baru muzakarah rukun iman, beriman pada malaikat, tapi kita tak nampak gambaran alam malakut tu macam mana. Tetapi Rasulullah SAW dah tengok, tuan-tuan, Masya Allah. Yang seterusnya Allah telah bawa Nabi kita tengok syurga, tengok neraka, tengok akhirat, bawa lagi ke alam Jabarut, tengok alam, tengok qalam, tengok lauhul mahfuz, tengok kursi, tengok arash Allah Ta'ala, tengok syurga Jannatul Firdaus. Sebab itu bila Nabi balik ke dunia, Nabi ceritakan kepada kita, ulama kata kita ni manusia umat seumpama orang buta. Yang celik ni, yang nampak akhirat adalah Rasulullah, yang nampak syurga dan neraka ni Rasulullah. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni a'lamu ma la ta'lamun", aku tahu perkara yang kamu tidak tahu. "Wa ara ma la tarawun", aku nampak benda yang kamu tak nampak. "Wa asma'u ma la tasma'un", aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Hujung hadis itu Nabi SAW bersabda, "Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu", kalau kalian tahu apa yang aku tahu sekarang ini, apa yang aku nampak, apa yang aku tahu, apa yang aku dengar, la dhahiktum qalilan, kamu akan sedikit ketawa dalam kehidupan kamu di dunia ini. Wala bakaitum kasiran, kamu akan banyak menangis. Orang beriman banyak menangis di dunia, tuan-tuan. Wa ma talazzaltum bin nisa'i al-furush, kamu tak akan seronok dengan isteri kamu lagi di atas hamparan. Wala kharajtum ila sa'udat, kamu akan lari ke dalam hutan, ke dalam gunung gadang, ke dalam gua. Taj'aruna ila Allah, kamu akan memohon perlindungan kepada Allah daripada dahsyatnya api neraka. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mana aku mengetahui apa yang aku tahu, Nabi Muhammad lagi tahu, lagi takut, tuan-tuan. Kita hari ini lagi tahu, makin relax. Wah, relax lah. Aku semua tahu dah tu, semua alam malakut, alam Jabarut, semua aku dah pergi. Kita makin relax.
sebenarnya orang yang betul-betul mendapat ma'rifatullah, orang yang betul-betul kenal Allah, tuan-tuan yang mulia, dia akan semakin risau dan semakin takut. Dia akan menambahkan lagi ibadah dia kepada Allah. Orang yang mana nur iman telah masuk dalam dada dia, tuan-tuan, benda yang gaib itu telah menjadi nyata depan mata mereka. Syurga neraka dah jadi nyata depan mata mereka. Alam akhirat dah jadi nyata depan mata mereka. Mereka tak akan main-main. Mereka akan bersungguh-sungguh. Dalam kesungguhan mereka pun mereka masih bimbang, jangan-jangan aku sedang dalam kemurkaan daripada Allah. Orang yang betul-betul nampak akhirat, tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW tengok satu orang sahabat bernama Haris bin Malik sedang tidur dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW bangunkan sahabat. Sebab sahabat Nabi ni pelajar Rasulullah, anak murid Nabi. Yang mana pelajaran yang pertama Nabi didik para sahabat ini, yang pertama iman dulu. Sahabat Nabi mengatakan, ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Quran. Kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Sebab itu setiap ayat Quran yang turun, kami percaya dan kami yakin, kami amalkan. Sebab kami terima Al-Quran dengan iman. Tetapi kita hari ini terbalik, ta'allamnal Quran thumma ta'allamnal iman. Kami belajar Quran dulu, A-I-U dulu, Babibu dulu, Tatitu dulu. Belajar lafaz Quran. Lepas tu ujung-ujung baru belajar tafsir Quran, baru nak faham makna Quran. Itu pun kalau tidak berkorban di jalan Allah macam sahabat Nabi, kefahaman kita pun tak sama dengan kefahaman para sahabat. Sebab para sahabat mereka belajar Quran di medan-medan perang, medan-medan jihad. Ayat turun lain. Satu hari di zaman Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, perang belum bermula, tak start lagi. Seorang sahabat belum apa-apa, pum, diterjun masuk dalam medan perang. Sepatutnya perang ni kena ada mukaddimah dulu, mubarazah dulu, 1 lawan 1, kalah, 3 lawan 3, kalah, 10 lawan 10, baru permulaan peperangan akan bermula. Sahabat Nabi ni perang belum bermula lagi, dia terus terjun, tuan-tuan, masuk dalam medan perang. Sahabat Nabi kata, sahabatku, bukankah Allah berfirman, wala tulqu biaydikum ila tahlukah, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Kan ayat Quran ada tu. Abu Ayyub tegur sahabat yang menegur tadi, sahabat, ayat ini turun kepada kami, bukan kepada kamu. Kami para sahabat Nabi yang faham, ayat ini turun bukan kerana dia terjun dalam medan jihad di saat peperangan belum bermula. Ayat ini Allah firmankan kepada kami para sahabat ketika mana kami para sahabat enggan pergi keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala kerana nak duduk di rumah, takutkan mati, nak selamatkan nyawa kami. Waktu itu Allah kata, jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Orang yang betul-betul belajar Al-Quran dengan iman, belajar Al-Quran dengan pengorbanan, mujahadah, kefahaman dia berbeza dengan orang yang belajar Al-Quran tanpa pengorbanan. Sebab itulah sahabat Nabi belajar iman dulu. Belajar iman macam mana 13 tahun di kota Mekah, bukan sambil lewa. Kita ini belajar iman, belajar ilmu akidah, sambil-sambil tuan-tuan makan ais krim kan, sambil-sambil relax. Kita hanya berbincang, berdialog tentang iman. Tetapi tuan-tuan yang mulia, tak akan sama orang belajar iman dalam keadaan senang lenang dengan orang yang belajar iman seperti Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Bilal belajar iman, hari ini beriman pada Allah, malam itu tuan dia paksa dia tinggalkan iman, pukul dia bersilih ganti sampai subuh. Sampai yang memukul Bilal pun tangannya telah sakit, yang memukul pun dah penat, lenguh. Lepas itu tuan-tuan, tak cukup itu, bila matahari naik, Sayyidina Bilal dipakaikan dengan baju besi, dibaringkan di atas padang pasir. Ini belajar iman, training iman. Diletakkan batu yang besar di atas dada Sayyidina Bilal sehingga dia tak mampu bergerak. Waktu itu Allah Ta'ala bagi dia halawatul iman, kemanisan iman, sehingga keluar daripada mulut dia, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Keluar daripada lubuk hati dia ni, Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Sebab itu ulama beritahu nilai satu orang manusia ni, Allah buat kita tuan-tuan, manusia ni ada dua, satu hati, yang kedua anggota. Hebatnya manusia ni kerana dua perkara. Yang pertama hati, yang kedua kerana anggota kita ni tuan-tuan.
Kerana itu manusia ini sangat-sangat mulia di sisi Allah. Hebatnya hati manusia kerana Allah pilih hati ini untuk bekas, wadah untuk Allah letakkan iman, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tadi betul-betul kalau masuk dalam hati kita tuan-tuan, nur daripada nur iman ini akan menjadikan mata hati kita ni celik. Akhirat yang gelap, dunia yang gelap, perjalanan nak menuju kepada Allah yang kita tak nampak jalan ini tuan-tuan, bila mata hati kita ni celik tuan-tuan, jernih mata hati kita ni, kita akan nampak hakikat-hakikat yang selama ini kita tak nampak. Sebab itulah para sahabat Nabi ni, Masya Allah, selepas mereka beriman pada Allah, Nabi bangunkan Haris. Wahai Haris, bagaimana iman kamu pagi ini? Dia kata, asbahtu mu'minan sadiqan ya Rasulullah. Sahabat Nabi dia dah lulus ujian, dia bolehlah cakap, kami berpagi dalam keadaan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Kita hari ini belum tentu nak cakap. Kalau orang tanya engkau betul-betul ke beriman, bimbang nak jawab. Sebab apa? Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran, ahasibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu cukup mengatakan kami telah beriman sedangkan belum diuji oleh Allah? Saudara kita di Xinjiang dah lulus tuan-tuan. Saudara kita di Palestin dah lulus. Di Syria dah lulus. Sekarang di India sedang diuji oleh Allah. Waktu menghadapi ujian, cabaran, waktu itu pergantungan kita pada Allah ataupun pada selain daripada Allah. Ujian akan datang dalam hidup kita. Tetapi orang beriman pada Allah, nur iman akan suluh jalan untuk kita. Saat kita menghadapi cabaran, dugaan, hati kita tak pernah berpaling. Sebab itu ketika mana kami bersembang dengan pelarian-pelarian daripada Syria, dikata, ustaz, kalau tengok dari segi ujian yang kami terima ni, orang biasa boleh gila. Mak ayah disembelih depan mata, adik-beradik kita macam-macam diperlakukan. Orang biasa boleh gila tuan-tuan. Tetapi berkat iman di dada kami yakin segala sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kami boleh redha dengan apa yang berlaku. Inilah iman tuan-tuan. Para sahabat Nabi lebih berat lagi. Sebab itulah nur iman yang akan bimbing kita jadi hamba Allah Ta'ala yang redha, yang pasrah, yang faham hakikat kehidupan dunia ni, kehidupan yang sementara, kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka di kali itulah, Masya Allah, asbahtu mu'minan sadiqan ya Rasulullah, saya berpagi sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya wahai Rasulullah. Nabi kata setiap ucapan ada tandanya. Maka apakah tanda hak iman sedang bertapak, iman sedang, cahaya iman sedang subur dalam hati kamu, bercahaya? Maka yang pertama dia kata, azaftu nafsi anid dunya, hati saya dah bermula tidak terpikat kepada satu apapun daripada dunia ini. Sebab itu ulama kata siapa yang nak menakluki dunia, hari ini kita orang Islam bercita-cita nak menakluk dunia, betul tak tuan-tuan? Kalau boleh orang Islam ya memerintah dunia ni, betul kan? Palestin, Baitul Maqdis, kita di bawah kita lah. Lebih-lebih lagi negara kita ni, kita nak memimpin, kita nak memerintah. Tetapi ulama beritahu orang yang nak menakluk dunia di kalangan orang Islam, hatinya tak boleh ada cinta dunia, tak boleh ada terkesan dengan dunia. Sahabat-sahabat Nabi, kenapa Allah bagi mereka dapat menakluk dunia? Kerana dalam hati mereka, kullu ma fawqa turabi turabu, semua benda ada atas tanah, semuanya tanah belaka. Tak ada yang hebat, semua tanah. Kereta pun asal pada tanah, rumah besar pun daripada tanah, kita pun daripada tanah, wanita cantik pun daripada tanah. Tuan-tuan mulia, azaftu nafsi anid dunya, hati saya dah tertarik kepada satu apa pun daripada dunia ini. Maka sebagai gantian daripada orang yang tidak tertarik kepada dunia, dia tertarik kepada akhirat. Maka dia kata, wa ashartu layali, sepanjang malam saya berjaga malam. Para sahabat Nabi ni bila iman dah masuk, ulama kata di awal-awal Islam, iman sahabat lemah. Nabi solat tahajud tengah malam tuan-tuan, seorang sahabat dia tengok, Rasulullah solat tahajud, ini peluang terbaik sebab orang lain tak ada ni, aku seorang je ada ni. Jadi kalau aku nak jadi makmum Rasulullah, dah tentu Masya Allah sangat membanggakan. Masya Allah, dia pun angkat takbir tanpa berfikir panjang, dia pun angkat takbir. Bila dia masuk dalam solat, baru dia tahu Nabi memulakan solat tahajudnya dengan Al-Baqarah. Masya Allah, pada sangkaan dia insya-Allah ta'ala habis setengah juz sekarang, rasa-rasanya rukuklah Rasulullah ni. Rupanya setengah juz berlalu tak rukuk lagi.
Rasa-rasanya habis 1 juz, insya-Allah rokoklah Nabi ni. Habis 1 juz, belum rokok lagi. Habis 2 juz, masuk juzuk 3. Bila masuk juzuk 3, Nabi SAW bukan berhenti. Nabi sambung dengan Ali Imran. Maka dia kata, aku dah tak mampu lagi nak mengikuti ibadahnya Rasulullah SAW. Orang yang beriman ni tuan-tuan, malam dia pendek tuan-tuan. Di peringkat awal sahabat Nabi tak mampu, tetapi bila iman sahabat Nabi telah diusahakan melalui perantaraan apa tuan-tuan? Beberapa amalan yang Nabi berikan kepada para sahabat. Kamu buat amalan ini, iman kamu akan meningkat. Yang pertama sekali, setiap orang Islam di zaman Nabi diperintahkan mendakwahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu kalau kita tanya, kenapa ustaz iman kita tak sama dengan iman para sahabat? Itu kita pernah boleh dapat jawapan. Berapa orang kau dakwahkan masuk Islam seumur hidup engkau? Kalau sahabat Nabi hari ini masuk Islam, dah bawa 5 orang, 10 orang, 20 orang, 200 orang, 2000 orang masuk Islam. Sebab itu iman mereka semakin kukuh, kepercayaan mereka. Kalau ikutkan sahabat Nabi ini semuanya mu'allaf. Tetapi kenapa iman mereka kuat? Sebab Nabi latih mereka ni berdakwah, hari-hari mengajak orang masuk Islam, hari-hari tarik orang masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia, yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan para sahabat ini jaga amalan tuan-tuan. Di awal-awal Islam waktu itu diwajibkan kepada sahabat Nabi solat tahajud. Semua sahabat ni bangun solat tahajud. Kita ni belajar tahajud last, dah habis fardu baru buat tahajud. Sahabat Nabi belajar tahajud dulu baru sembahyang fardu. Sebab itu tak ada seorang pun sahabat yang meninggalkan solat tahajud. Jadi amalan sunat dah biasa. Rupa-rupanya tuan-tuan, amal ibadah yang kita buat ini memberikan satu benda yang sangat ajaib. Ulama kata satu orang yang beribadah kepada Allah, Allah bukakan kepada dia pintu ibadah yang lain. Macam hari ni tuan-tuan datang ke masjid Raja Haji Fisabilillah ni, tujuan datang nak solat. Bila kita terima jemputan Allah, Allah buka peluang ibadah yang kedua. Ini hidayah daripada Allah. Allah jemput tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, kita pun sambut. Allah nak bagi hidayah ni, Allah buka lagi pintu yang ketiga, solat isyak dengan berjemaah. Kita sambut lagi, Allah Ta'ala bagi kita peluang solat sunat isyak berjemaah. Balik ke rumah, Allah bagi peluang kita bagi salam pada ahli keluarga kita, kita amalkan sunnah Nabi, masuk dengan kaki kanan, Allah buka lagi pintu ibadah di rumah kita pula. Balik ke rumah, baca hadis dalam rumah, baca Quran di rumah kita, Allah buka pintu tahajud. Sampai akhirnya tuan-tuan, laluan kita terbentang jalan kita berkat nur hidayah yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita. Kita nampak jalan dengan jelas. Kalau tak ada nur iman, ulama kata orang dalam gelap ni tuan-tuan, dia meraba-raba. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia meraba-raba. Tanpa nur iman, kita akan meraba-raba. Kita sangka ini tali, kita pegang, rupanya ular tuan-tuan, patuk tangan kita. Satu orang yang tak nampak jalan hidayah, dia sangka benda tu kebaikan untuk diri dia, niat pun baik, tetapi ternyata banyak mudarat datang dalam hidup dia. Sebab itu sahabat tadi dia beritahu, sebagai tanda iman saya telah sempurna wahai Rasulullah, kami ibadah sepanjang malam. Hari ini kita rasa macam pelik tuan-tuan dengar berita para sahabat boleh begitu sekali tekun beribadat pada Allah. Contohnya tuan-tuan, menantu Rasulullah dengan anak perempuan Nabi, Siti Fatimah radhiyallahu taala, dengan dalam 2 rakaat solat tahajud dia boleh khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Kalau kita fikir logik ke tak logik? Tuan-tuan, logik ke tak logik? Rasa-rasa macam zaman sekarang ni, boleh buat ke tak boleh buat? Kita sembahyang di Mekah tuan-tuan, solat tarawih 20 rakaat, tambah pula imam tambah qiyamul lail, baca sejus pun kita rasa ya Allah, ketar lutut kan? Ketar lutut. Sebab kita mendengar pun tanpa iman, kita tak faham pun apa yang imam baca. Imam menangis pun kita tak faham. Kita cuma menangis sebab imam menangis, kita menangis, bukan kerana kita faham apa yang kita dengar. Siti Fatimah 2 rakaat solat habis 30 juz di sembahyang. Bangun nak untuk rakaat kedua 30 juz, another 30 juzuk. Tuan-tuan bangun, tiba-tiba azan berkumandang, azan subuh berkumandang. Siti Fatimah mengatakan, ya Allah, mengapa pendeknya malam ini wahai Allah?
menantu Nabi Sayyidina Osman solat tahajud 1 rakaat 30 juz khatam. Rasulullah lebih lagi tuan-tuan, ibadah malam Nabi. Orang yang betul-betul masuk hakikat iman dalam dada dia tuan-tuan, malam dia dah tak boleh nak tidur tuan-tuan, tak lena tidur. Kita hari ni boleh juga tuan-tuan menghadap benda ni tuan-tuan, insya-Allah. Kalau menghadap ini sepanjang malam pun boleh, insya-Allah taala. Segar mata kita tuan-tuan. Rupanya boleh je, tetapi berbeza minat. Sebab kita tak minat ibadat, jadi ibadah tu jadi 2 rakaat pun jadi berat. Bagi orang yang imannya lemah, 2 rakaat pun jadi berat. Tetapi bagi orang yang imannya kuat, malam tu jadi pendek kepada mereka, masya-Allah. Sayyidina Osman khatam Quran hari-hari tuan-tuan. Tapi sepanjang sejarah saya baca, imam yang paling banyak khatam Quran, Imam Ibnul Khatib, dia khatam Quran 8 kali satu hari. Macam mana kita fikir dia orang boleh khatam Quran banyak sangat? Ialah kita memancing tepi-tepi sungai pun tuan-tuan, 3 jam tak dapat seekor ikan pun kita boleh duduk. Sebab kita nak puaskan hati kita. Sahabat Nabi ni kesukaan mereka dalam ibadah, dalam iman, dalam taat kepada Allah. Jadi sepanjang malam dia ibadat kepada Allah. Wa azmatun hari, di sepanjang siang saya berpuasa. Dalam malam bertahajud, siang puasa pula. Ini orang yang betul-betul telah masuk hakikat iman dalam diri mereka ni. Waktu itu tuan-tuan, orang yang telah masuk hakikat iman dalam diri mereka, iblis dah tak ada peluang lagi nak kacau dia. Dah tak boleh nak kacau dah. Orang ni kami dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak sesatkan mereka ni. Terlalu kuat kekuatan iman dia, sehingga iblis pun dah tak boleh. Dan satu orang yang mana imannya terlalu kuat, Allah Ta'ala akan buang segala was-was, segala zunun, sangkaan-sangkaan yang tak baik, gambaran-gambaran buruk, Allah buang, dan Allah ganti dengan satu benda nikmat yang dipanggil firasat tuan-tuan. Orang beriman ni, satu hari kerana dia selalu duduk dalam suasana yang baik, suasana para malaikat, suasana taat, Allah buang bisikan syaitan, sangkaan-sangkaan yang buruk. Allah bagi dia pemikiran yang tepat, percakapan yang tepat. Allah keluarkan daripada mulut dia hikmah. Allah lahirkan di hati di satu cahaya yang bernama firasah tuan-tuan, firasat. Kita ini ada firasat juga, tapi firasat kita selalu tak betul. Aku rasa insya-Allah jadi ini menurut firasat aku beginilah. Tapi firasat kita tidak menepati kebenaran. Orang yang betul-betul beriman pada Allah, yakin pada Allah, hubungan dia baik dengan Allah, dekat dengan Allah, Allah keluarkan satu nur firasat yang mana Nabi SAW beritahu, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, dia melihat sesuatu dengan nur Allah Ta'ala. Dia bukan tengok dalam gelap, dia tengok benda tu dengan nur Allah, bimbingan Allah, tepat percakapan dia dengan kenyataan. Sebab apa tuan-tuan? Berkat iman yang ada di hati dia. Tapi benda tu bukan datang percuma macam sahabat tadilah. Malam tak tidur tuan-tuan, siang berpuasa, masya-Allah. Dan katanya wa ka'anni anzuru ila arsyir rahman di barizah, seakan-akan aku sedang nampak aras Allah sedang nyata depan mata aku. Macam mana kita tengok mihrab ni tuan-tuan, tengok apa ni, kubah ni. Sahabat yang bernama Haris bin Malik tadi, Allah Ta'ala buka hijab di mata dia, dia nampak aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata, wa ka'anni ra'aitu ahli jannati yatazawarun, aku sedang nampak ahli syurga sedang ziarah menziarahi. Dalam syurga tu dia sedang sama-sama seronok, sama-sama bertanya khabar, sama-sama sedang menikmati buah-buah dalam syurga. Dan aku sedang nampak ahli neraka, aku dengar mereka sedang merau-rau, menjerit-jerit, suara ahli neraka tu aku dengar. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, antamru'un nawwarallahu qalbak, engkaulah salah satu di antara umat aku yang Allah telah sinari hati sanubari kamu dengan nur iman, cahaya keimanan. Falzam, istiqamah di atas amalan ini sampai mati. Waktu itu tuan-tuan dah tak mudarat dah, kehidupan dia tidak akan lagi diancam oleh kesesatan, keburukan. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah yang mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, orang kafir yang tak beriman pada Allah, kekasih mereka, Tuhan mereka adalah taghut, berhala, iblis. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, iblis keluarkan orang ni daripada cahaya kepada kegelapan. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kita ni dalam pertembungan antara bergelut
antara nur dengan zulumat, cahaya dan kegelapan. Sebab itu bila kita dah duduk dalam cahaya ni, jangan pernah bercita-cita dan menaruh minat. Aku pergilah sekejap ke sana, cuba join dia orang, tengok macam mana, nak rasa-rasa, nak try-try. Bila try-try tuan-tuan, kita bimbang, gelombang datang, kita hanyut dan tak balik semula dah ke masjid ni tuan-tuan. Tak balik semula dah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nur iman inilah kita nak jaga. Kalau kita dah dapat, kita jaga sampai kita jumpa Allah di pada masa nanti, kita bawa nur yang sama depan Allah, iman yang sama. Tetapi kalau iman kita belum ada tuan-tuan, wajib tiap-tiap orang di kalangan kita berusaha bagaimana mendapatkan hakikat iman, iman yang hakiki, iman yang sebenar. Hari ini iman baru di bibir, di mulut kita, kita mengaku beriman, tetapi di sisi Allah kita belum lagi dianggap sebagai orang beriman. Saya nak tutup tazkirah saya pada malam ini tuan-tuan dengan satu sepotong ayat Quran di mana Allah SWT firman, yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari di mana kamu tengok laki-laki mukmin dan wanita mukminah yang di dunia ini yakin pada Allah, percaya kepada Allah, mereka istiqamah dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Istiqamah. Bila mana kita istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yakin daripada Allah dan diistiqamah di atas ucapan tadi. Tak ada pengharapan, tak ada minta pada makhluk, tak ada harap pada siapa-siapa. Harapan kita hanya pada Allah. Harapan kepada makhluk telah punah, telah musnah, telah hilang. Thumma istaqamu, di istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, masa dia nak mati, masa dia nak mengucapkan kalimah syahadah, waktu itu detik yang paling kritikal dalam kehidupan seorang manusia. Ada ulama kata wallahu alam, ibu kita datang, syaitan menyamar berupa dalam rupa ibu kita, dalam rupa ayah kita. Syaitan paling, usaha dia paling akhir sebelum kita mati adalah saat kita menghadapi sakaratul maut. Waktu itulah dia nak usaha supaya iman terkeluar daripada dada orang beriman. Usaha paling akhir iblis dia akan usaha sungguh-sungguh. Waktu itu tuan-tuan, masa kita satu orang yang beriman pada Allah dan istiqamah di atas iman dia, waktu dia nak meninggal dunia, Allah hantar 60 orang malaikat rahmat halau iblis tadi tuan-tuan. Dan malaikat tadi bukan sekadar menghalau iblis, tetapi dia membagi berita gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami beri khabar gembira tentang syurga yang Allah janjikan. Sebenarnya kami baru datang daripada syurga Tuhan sebentar tadi. Ini kain kafan pun daripada syurga kami ambil, dan ini kami salut dengan kasturi. Kasturi ini pun daripada syurga Tuhan. Maka dibentangkan di depan dia. Setiap orang malaikat memegang bunga raihan di tangan kanan mereka, dan malaikat tadi menceritakan satu persatu nikmat syurga di hadapan orang yang istiqamah dalam iman tadi tuan-tuan. Sehingga daripada perasaan takut, Siti Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadis Nabi, hadis telah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'u, siapa yang rindu dan kasih nak jumpa dengan Allah, excited nak jumpa dengan Allah, Allah pun gembira dan excited nak jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa benci nak jumpa dengan Allah, makna bencikan mati, karihallahu liqa'u, Allah pun benci nak berjumpa dengan dia. Kata Siti Aisyah, kenyataannya tak ada siapa pun yang sukakan mati. Semua orang bencikan kematian. Apakah kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, awalnya semua manusia bencikan kematian. Tak ada siapa yang nak mati. Tetapi bila mana Allah Ta'ala bukakan hijab dia dengan syurga tuan-tuan, dengan cerita daripada malaikat, menjadikan dia excited nak mati, sekaranglah wahai malakul maut, cabutlah nyawa aku. Sehingga bila jenazah dia dibawa ke tanah kuburan, jenazah tu boleh bercakap kepada orang yang sedang memikul jenazah tu, qaddimuni qaddimuni, kau jalan laju sikit boleh tak? Jalan laju sikit boleh? Aku nak masuk syurga ni. Tuan-tuan, andai kata orang yang mendengar tu, orang yang mengangkat jenazah tu mendengar suara jenazah tuan-tuan, tak tahulah apa jadi. Tapi Rasulullah mengatakan begitu. Itu orang yang ada nur iman. Pada hari dia meninggal dunia, itulah hari raya dia tuan-tuan. Kan? Habis saja soalan kubur, malaikat beritahu, nam kana umatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin.
Di hari kiamat nanti, bila mana manusia nak berlangkah di jalan di padang mahsyar, ulama kata padang mahsyar ni satu alam yang sangat gelap. Walaupun matahari satu jengkal di atas kepala kita, bahkan ada ulama kata bukan sebiji matahari, ada 9 biji matahari Allah buat. Tuan-tuan mulia, kepanasan matahari itu 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia ni. Tetapi walaupun matahari ada atas kepala, kita tetap tak nampak tapak tangan kita sendiri. Ada orang tanya saya, takkan macam tu? Lampu ada tapi tetap gelap. Inilah kuasa Allah, tuan-tuan. Bukan terang dan gelap itu datang pada matahari, terang dan gelap datang daripada Allah. Maka di saat itulah, tuan-tuan, yang bercahaya di padang mahsyar nanti, yang menerangi kita, perjalanan kita nak menuju kepada mahsyar, melintas titian siratal mustaqim, adalah nur iman dan amal kita. Ini akan jadi lampu kita. Sebab itu di dunia ni nak berjalan di tengah malam, benda yang paling kita perlukan adalah cahaya lampu. Ulama kata nak berjalan di dunia ni perlukan 2 cahaya. Satu cahaya pada diri kita, itu mata kita mestilah celik. Kalau mata kita buta, kat luar matahari terang pun tak berguna. Kita perlukan 2 cahaya nak berjalan di dunia. Satu, cahaya dalaman kita, cahaya mata kita. Yang kedua, cahaya luar, cahaya matahari. Kalau salah satu cahaya tak ada, kita pun akan meraba-raba. Untuk berjalan di alam akhirat, kita perlukan 2 cahaya. Yang pertama, cahaya hati kita, nur iman, dipanggil basirah ataupun firasat tadi, tuan-tuan. Cahaya firasat, cahaya basirah. Kita nampak, walaupun kita duduk di dunia, dah nampak akhirat dah, tuan-tuan. Dah nampak dah alam kubur, dah nampak padang mahsyar, dah nampak titan sirat, dah nampak syurga, dah nampak neraka, dah nampak arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini orang yang betul-betul Allah Taala bagi dia cahaya iman. Satu cahaya dalaman, satu lagi cahaya luaran, Al-Quranul Karim. Sebab itu, tuan-tuan, nak dapat hidayah daripada Allah, kena banyak baca Quran dan membersihkan hati kita, tuan-tuan, sehingga nanti Allah beritahu, yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari di mana kamu lihat laki-laki mukmin dan wanita mukminah, nuruhum yas'a baina aydihim, saat mereka berjalan, waktu itu nur, cahaya terbentang luas di depan mata mereka. Cahaya iman dan amal yang kita ciptakan, yang kita buat di dunia, yang kita usahakan, cahaya itu terang di depan kita. Waktu itu, tuan-tuan, dia mendoakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini, ya Allah, tolong jangan padamkan. Sebab lampu dah terang ni, kalau padam jauh lagi kami nak berjalan. Ya Allah, terangkanlah nur ini. Sebab itu, tuan-tuan mulia, hari ini kita bab akhirat, selalu kita tawakal, tuan-tuan. Tawakal lah ustaz, akhirat apa jadi, ikut je lah. Tetapi dunia ni kita usahakan, kan? Dunia ni particulars, tuan-tuan. Kita ni selalu particulars, balembak dunia. Nak makan air, nak makan tak ada sambal, tak boleh tahu. Sambal kena ada, tisu kena ada, ulam-ulam kena ada, air basuh tangan kena ada. Untuk dunia particulars, tuan-tuan. Untuk akhirat tawakal je lah. Itu masalah kita. Sedangkan Rasulullah ini di particulars bab akhirat. Bab akhirat tak boleh kurang, dunia lebih kurang tak apa. Orang yang telah nampak hakikat ini, tuan-tuan, maka kita akan tengok kehidupan dia jadi baik. Tak payah dipaksa-paksa pun, insya-Allah taala mereka ni dengan nur iman di hati mereka ni, Allah jadikan kehidupan mereka di dunia ni, masya-Allah, terkawal, terkontrol. Seluruh hidup dia ni menjadi indah, menjadi cantik, tuan-tuan. Sebab itu para sahabat Nabi dulu tak pernah ada zaman Nabi dulu polis-polis, tuan-tuan. Bukan marah dengan polis, tetapi zaman Nabi dulu, tuan-tuan, begitu baiknya orang Islam, dikontrol dengan nur iman, tuan-tuan. Sifat keimanan mereka telah menjadikan mereka ni golongan muttaqin, takut pada Allah. Satu lagi cerita akhir, tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tuan-tuan, nak tengok macam mana takwanya. Satu hari Umar ni telah berjalan di dalam kota Madinah, tuan-tuan, nak ronda-ronda masyarakat, nak tengok macam mana masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah ni, macam mana dia punya kesan dia. Akhir, tuan-tuan, dilalu tepi rumah satu orang wanita, tuan-tuan, perempuan. Waktu itu dia dengan anak dia sedang timbang susu, tuan-tuan, menimbang susu. Tengah sukat-sukat susu, tiba-tiba anak tanya mak, bonda-bonda, nampak gayanya susu kita malam ini berkurangan daripada biasa, masya-Allah.
Tuan-tuan yang mulia, mak dia pun jawablah macam mak zaman sekarang. Itu pun kau tak boleh fikir budak zaman sekarang ni, Masya Allah, betul. Itu pun kau tak boleh faham. Kalau kurang susu, buat apa? Tambah air. Macam kita lah sekarang, tuan-tuan berniaga kedai makan, selalu saya cakap, orang minta fresh orange. Tuan guru saya datang daripada Yaman. Tuan guru nak minum apa? Ajib asir burtukal. Cuba bagi asir burtukal pada saya, jus limau, Masya Allah. Bila bawa datang jus limau, tuan-tuan, diminum sikit, wallahi ma huwa asir hadha. Ini bukan jus pun, ini hanya perisa limau, bukan limau. Kalau tuan-tuan nak tahu jus yang sebenar, tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, tuan-tuan, ada world of juice kat sana, tuan-tuan. Dunia jus, beratus tuan-tuan jenis jus-jus yang kita nak minum. Nak sedut dengan straw pun tak masuk, tuan-tuan. Punya bertakwanya dia orang dalam bisnes, jujur. Dia orang ni Masya Allah transparent. Kita ini samalah, tuan-tuan. Kita tak rasa pun itu satu kesalahan. Kalau di zaman Nabi dulu termasuk dalam ayat wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangkan sukatan dalam menyediakan sesuatu servis kepada orang Islam. Tuan-tuan budak tadi pun dia kata, mak, kalau Amirul Mukminin tahu kita campur air dalam susu kita, habislah kita, mak. Kena rotan besok, kena sebat depan orang ramai. Malu saya tak nak, mak, saya tak nak. Mak dia kata, malam-malam buta macam ni mana ada Amirul Mukminin. Wahai anakku. Anak dia cakap dekat mak dia ni, bila cahaya iman dah masuk dalam hati, tuan-tuan, anak dia beritahu, mak, walaupun Amirul Mukminin tak ada dengan kita malam ini, tapi Tuhan Amirul Mukminin kan ada kan, mak kan? Tuhan kan ada kan? Allahu Akbar. Mak dia kata, malunya aku malam ni, aku kena tegur dengan anak aku sendiri. Inilah cahaya iman yang bila dah masuk dalam hati manusia, tuan-tuan, kita dah tak perlukan siapa-siapa nak jaga kita. Sebab kita rasa di mana-mana pun kita pergi, Allah bersama dengan kita, Allah melihat kita. Sebab itu ulama kata pencuri paling bodoh adalah yang mencuri depan polis. Polis duduk beronda-ronda depan, dia pergi mencuri rompak rumah orang. Dah tentu lepas curi tu kena tangkap. Kita ni pun sama juga. Allah sedang tengok kita di mana pun kita pergi, dalam gelap, dalam terang, di mana pun kita berada, Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana pun kamu berada, Allah bersama dengan kamu. Kita dah tak perlu siapa-siapa untuk kontrol kita. Kita akan istiqamah di mana-mana pun kita pergi. Kita tetap kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang telah masuk nur iman dalam hati dia, dia sangka Allah tengok kita lebih daripada manusia tengok kita. Sebab apa? Allah Ta'ala tengok manusia bukan tengok biasa. Saya tengok tuan-tuan malam ini, sekali rambang saja tengok, tak tahu apa dalam hati tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala tengok kita, inna rabbaka labil mirsad. Allah membidik hati hambanya sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Allah scan kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Masya Allah, tuan-tuan. Hari ini kita selalu saya cakap, kalau kita diajak kawan kita, jomlah kita pergi ziarah, jumpa wali besar ni. Tapi jaga-jaga wali itu kasyaf tahu. Dia tengok muka kau sekali je, dia nampak tanduk kat kepala kau tu. Dosa-dosa yang kau buat dulu, kita pun nak jumpa dengan dia, istighfar, taubat, sembahyang hajat, minta ampun pada Allah. Tetapi kita lupa, Allah bukan, Allah yang tengok kita ni lebih dahsyat, lebih hebat dia punya muraqabah dia, dia punya scan dia daripada wali tadi. Wali tadi cuma tahu sikit je tentang kita, Allah tahu serba-serbi tentang kita. Tetapi kenapa waktu kita menghadap Allah sebentar tadi, tak rasa pun malu, segan dengan Allah, nak taubat, nak minta ampun, istighfar sebelum solat, bersihkan hati dulu, zikir dulu. Sebab kita rasa Allah ni lebih lekeh daripada makhluk, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kita nak usaha atas iman kita. Sebelum kita mati, Allah lah nombor satu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Supaya nanti bila kita kembali kepada Allah, iman ni akan menolong kita insya-Allah ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami di dunia dulu pernah dengar satu seruan, berimanlah kamu kepada Allah, an aminu bi rabbikum fa amanna. Lalu kami sahut panggilan tadi, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, wa kaffir anna sayyi'at, kifaratkanlah semua dosa-dosa kami di dunia ini Allah, wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama dengan golongan abrar. Amin amin rabbal alamin. Saya rasa insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini tentang bagaimana iman ini boleh membantu menyinari kehidupan satu orang manusia. Masya-Allah, hari ini selalu kita cakap iklan dalam TV apa menyinari hidupmu. Apa benda? Barang elektrik lah, tuan-tuan.
kan? Lampu ni menerangi hidupmu. Sebenarnya tuan-tuan, yang menerangi hidup kita ini adalah cahaya iman dan amal. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati oleh Allah SWT. Sekian saja daripada saya insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini insya-Allah dapat diambil manfaat dan barakah di sisi Allah SWT. Salah satu daripada amalan yang akan dapat menguatkan, memperkokohkan iman di hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah, semoga kita semua istiqamah di atas iman dan amal sampai akhir hayat. Allah pilih keturunan-keturunan kita sampai hari kiamat merupakan golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala, kukuh imannya sampai kita bertemu dengan Allah di alam akhirat nanti. Amin amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu